Di tengah-tengah padang pasir yang panas terik, di mana ribut pasir bertiup kencang, seorang lelaki melutut. Di hadapannya berdiri beberapa orang tentera asing, dengan pandangan mata mereka tertumpu padanya. Adakah ini benar-benar boleh berlaku? Seorang anggota tentera wanita bersuara dengan riak tidak percaya. Wajahnya jelas menunjukkan kejutan dan kekeliruan. Beberapa jam yang lalu, dia memandang rendah lelaki itu, tetapi kini dia kelihatan sangat berbeza. Mengapa semua ini berlaku? Peserta lain juga merasakan perkara yang sama. Tiada siapa yang dapat menutup mulut mereka. Apa yang ditunjukkan oleh lelaki Malaysia yang kelihatan biasa itu sama sekali di luar imajinasi mereka. Apakah sebenarnya peristiwa luar biasa yang berlaku di atas pasir panas padang pasir ini? Dan apakah identiti sebenar lelaki yang kelihatan biasa itu? Dari sini bermulanya kisah sebenar. Jika Anda ingin tahu kesudahan yang menakjubkan, sila langgan. Kami menyediakan kisah-kisah menakjubkan seperti ini setiap hari. Anda juga boleh menemui pelbagai kisah kehidupan lain. Kisah ini bermula seminggu sebelumnya. Di sebuah pangkalan tentera di Malaysia, sekumpulan anggota tentera elit dari pelbagai negara berkumpul. Latihan kali ini adalah latihan kelangsungan hidup padang pasir ekstrem dan pertempuran, sebuah program khas yang disertai oleh pegawai tentera dari seluruh dunia. Anggota tentera dari Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Jerman, dan Afghanistan tiba seorang demi seorang. Mereka semua adalah anggota elit yang membawa kebanggaan negara masing-masing. Di antara mereka, seorang individu menonjol. Dia adalah Farida, dari Afghanistan. Berusia lewat 20-an, dia tinggi lampai dan mempunyai postur yang megah. Dia telah memperoleh pengalaman praktikal dalam pertempuran di padang pasir dan penuh keyakinan. Saya tidak akan kalah kepada sesiapa pun dalam latihan kali ini, kata Farida kepada rakan sepasukannya. Suaranya penuh dengan keyakinan yang kuat. Terutama mereka yang datang dari Asia, mereka mungkin kekurangan pengalaman pertempuran di padang pasir, jadi saya perlu menunjukkan kebolehan saya. Pada ketika itu, seorang lelaki berjalan masuk dari pintu masuk pangkalan. Dia adalah seorang lelaki Malaysia berusia pertengahan 40 konan. Ketinggiannya sederhana dan fizikalnya tidak begitu mengagumkan. Dia memakai pakaian seragam tentera tetapi tiada tanda pangkat yang kelihatan, jadi status sebenarnya tidak diketahui. Lelaki itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Encik Rahman, senyap-senyap menuju ke tempat duduknya. Berbeza dengan peserta lain, dia tidak mempunyai peralatan atau senjata yang mencolok, hanya membawa satu beg kecil. Adakah dia juga akan menyertai latihan ini? Farida bertanya dengan riak sangsi. Saya dengar dia peserta dari Malaysia. Sedikit mengecewakan, jawab seorang tentera barat yang lain. Dia pasti tiada pengalaman pertempuran di padang pasir. Jadi kebolehan apa yang dia ada untuk datang ke sini? Mata Farida sudah jelas menunjukkan pandangan merendah. Bagi Farida, Encik Rahman terlalu biasa. Dia tidak mempunyai fizikal yang berotot maupun karisma istimewa. Pada hari pertama latihan, semua peserta berkumpul dalam barisan. Ketua latihan tampil ke hadapan dan menjelaskan program kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, latihan kali ini adalah latihan kelangsungan hidup padang pasir yang ekstrem. Anda perlu melintasi padang pasir selama 3 hari dalam keadaan air dan makanan yang terhad. Simulasi pertempuran juga disertakan di sepanjang jalan. Wajah para peserta menjadi serius. Semua orang dapat mengesan kesukaran latihan kali ini. Setiap pasukan akan terdiri daripada 2 orang. Pasangan akan ditentukan secara cabutan. Hasil cabutan, Farida dan Encik Rahman berada dalam pasukan yang sama. Raut wajah Farida jelas menunjukkan kekecewaan. Kenapa mesti dia? Dia berbisik perlahan. Encik Rahman menghampiri Farida dan menghulurkan tangan. Selamat berkenalan, suaranya perlahan dan tenang. Namun, Farida berjabat tangan dengan acuh tak acuh. Hanya jangan menyusahkan saya, kata Farida dingin. Encik Rahman tidak berkata apa-apa selain mengangguk. Tiba masa pengagihan peralatan. Setiap orang boleh memilih peralatan yang diperlukan, dan Farida memilih peralatan terkini dengan teliti. Kompas berketepatan tinggi, alat penulen air berprestasi tinggi, makanan tempur berkalori tinggi, dan sebagainya. Sementara itu, Encik Rahman hanya mengambil beberapa peralatan asas. Sebuah botol air, sebilah pisau ringkas, dan sebuah beg kecil.
Itu sahaja? Farida bertanya dengan terkejut. Cukuplah, jawab Encik Rahman dengan tenang. Kalau begini caranya di padang pasir, Anda akan tersingkir pada hari pertama, kata Farida sinis. Peserta lain juga menggelengkan kepala melihat peralatan Encik Rahman. Lelaki itu benar-benar tidak mengapa ke? Bagaimana dia dipilih di Malaysia? Kedengaran bisikan. Encik Rahman tidak menghiraukan dan senyap-senyap menguruskan peralatannya. Taklimat berakhir dan masa lapang diberikan sehingga pagi esok. Kebanyakan peserta sibuk bertukar maklumat dan merangka strategi. Farida dengan bangga menceritakan pengalamannya sendiri semasa berbual. Saya pernah terlibat dalam operasi padang pasir sebenar di rantau Afghanistan. Saya pernah bertahan tanpa setitik air selama 3 hari. Hebatnya, kata peserta lain yang kagum, memang berbeza orang yang ada pengalaman praktikal. By the way, adakah peserta dari Malaysia itu mempunyai pengalaman? Seseorang bertanya sambil memandang Encik Rahman. Encik Rahman berada di sudut, senyap-senyap melihat peta. Entahlah. Nampaknya tiada pengalaman padang pasir, kata Farida sinis. Kebanyakan negara Asia adalah kawasan pergunungan atau dataran. Padang pasir adalah persekitaran yang sama sekali berbeza. Kata-katanya jelas mengandungi nada merendah. Encik Rahman masih melihat peta, memikirkan sesuatu. Dia kelihatan sama sekali tidak menghiraukan pandangan dan perbualan orang lain. Esok kita akan tahu siapa yang sebenar, kata Farida dengan yakin. Dia sudah membayangkan dirinya memenangi tempat pertama dalam latihan kali ini, walaupun agak kecewa kerana terpaksa berpasukan dengan individu yang kelihatan tidak berpengalaman seperti Encik Rahman. Dia berpendapat kebolehannya sendiri sudah cukup untuk mengatasi keadaan itu. Malam itu, kebanyakan peserta tidur awal untuk menghadapi hari esok. Farida juga begitu. Namun, sebelum tidur, dia melihat keluar tingkap dan mendapati Encik Rahman masih melakukan sesuatu di luar. Dia menguis-nguis pasir sambil memeriksa sesuatu. Dia juga kelihatan memeriksa arah dan kekuatan angin. Apa yang dia buat? Farida ingin tahu, tetapi segera hilang minat dan tertidur. Dia berfikir bahawa kebolehan lelaki itu akan terbongkar jika dia tidak cekap. Akhirnya, hari latihan tiba. Pagi menjelma. Pada pukul 5 pagi, semua peserta berkumpul di titik permulaan. Udara fajar padang pasir sejuk dan kering. Pasukan sudah bersedia? Ketua latihan memastikan. Ya, jawab semua pasukan. Farida menunggu untuk berlepas dengan wajah penuh keyakinan. Sementara itu, Encik Rahman masih kelihatan tenang dan santai. Baiklah, mari kita mulakan. Jarak ke titik sasaran adalah kira-kira 100 km. Anda perlu tiba dalam masa 3 hari, dan terdapat 3 pusat pemeriksaan di sepanjang jalan. Bersama isyarat, semua pasukan berlepas ke padang pasir. Farida mula mendahului dengan pantas. Ikut saya, dia memerintah Encik Rahman. Encik Rahman senyap-senyap mengikutnya. Namun, tidak sampai sejam selepas berlepas, Farida mula menyedari sesuatu yang pelik. Walaupun dia tidak dapat melihat pasukan lain, Encik Rahman sama sekali tidak kelihatan letih. Malah, dia kelihatan santai. Lelaki itu lebih kuat daripada yang saya sangka, fikir Farida dalam hati. Namun, dia fikir ini baru permulaan. Dia fikir kesukaran sebenar akan bermula sekarang. Apabila matahari padang pasir semakin tinggi, suhu juga meningkat dengan mendadak. Menjelang pukul 9 pagi, suhu sudah melebihi 40 grad C. Farida, mempercayai pengalamannya, bergerak dengan pantas. Dengan kadar ini, kita boleh tiba di pusat pemeriksaan pertama pada tengah hari, katanya dengan yakin. Apabila dia menoleh ke belakang, melihat Encik Rahman yang mengikutnya, dia masih mempunyai ekspresi santai. Anda benar-benar tidak apa-apa ke? Sudah begitu panas sekarang, Farida bertanya. Sebenarnya, dia sendiri sudah mula berpeluh. Tidak mengapa, Encik Rahman menjawab ringkas. Dia benar-benar tidak kelihatan letih sama sekali. Selepas 1 jam lagi, Farida fikir dia perlu minum air. Dia mengeluarkan botol air dari bagnya dan meneguknya. Anda juga minumlah air. Nanti dehidrasi susah pula, katanya kepada Encik Rahman. Belum perlu, jawab Encik Rahman. Farida menggelengkan kepala. Anda tidak tahu tentang padang pasir, ya? Kalau tunggu sampai dahaga, sudah terlambat. Anda perlu minum sedikit demi sedikit dengan kerap, dia menasihati.
Namun, Encik Rahman masih tidak minum air. Orang degil, fikir Farida dalam hati. Menjelang tengah hari, suhu meningkat lebih tinggi. Haba yang hampir mencecah 50 grad Kelvin menyelubungi padang pasir. Farida kini benar-benar mula merasa penat. Pernafasannya menjadi berat dan langkahnya perlahan. Kena rehat sekejap, dia menuju ke bawah batu yang teduh. Encik Rahman juga mengikutnya. "Kenapa anda begitu tenang?" Farida bertanya sambil menyeka peluh. Wajah Encik Rahman tidak ada setitik peluh pun. "Biasakan diri sahaja," Encik Rahman menjawab dengan tenang. "Biasakan diri, padang pasir tidak semudah itu. Saya dah banyak kali alami." Farida terdiam di tengah-tengah ayat. Ada sesuatu yang tidak kena. Encik Rahman benar-benar tidak kelihatan letih sama sekali. Selepas rehat, mereka berlepas semula. Namun, kali ini Farida tidak mendahului. Dia fikir dia perlu menjimatkan tenaga. "Anda jalan dulu," katanya kepada Encik Rahman. Apabila Encik Rahman berdiri di hadapan, Farida menyedari satu lagi perkara pelik. Ia adalah cara Encik Rahman berjalan. Apabila dia berjalan di atas pasir, kakinya tidak tenggelam dalam-dalam. Seolah-olah dia tahu cara istimewa untuk berjalan di atas pasir. "Kenapa anda boleh berjalan seperti itu?" Farida bertanya ingin tahu. "Hanya berjalan sahaja," jawab Encik Rahman. "Tidak, pasti ada sesuatu yang berbeza," Farida mendesak. Namun, Encik Rahman tidak menjelaskan lebih lanjut. Pada pukul 3 petang, kesukaran pertama melanda. Tiba-tiba, ribut pasir yang kuat mula bertiup. Penglihatan merosot dengan cepat dan pasir menerpa wajah. "Kita perlu berlindung di suatu tempat dari ribut pasir," Farida menjerit. Namun, tiada tempat perlindungan yang sesuai di sekeliling. Pada ketika itu, Encik Rahman menemui sesuatu. "Mari ke sini." Dia menggenggam pergelangan tangan Farida dan membawanya ke arah tertentu. Farida mengikutinya dengan separuh percaya. Yang mengejutkan, di tempat yang ditunjukkan oleh Encik Rahman, terdapat sebuah batu besar dan bahagian belakangnya adalah tempat yang sempurna untuk berlindung dari angin. "Bagaimana anda menemui tempat seperti ini?" Farida bertanya dengan terkejut. "Anda boleh tahu jika anda melihat arah angin," Encik Rahman menjelaskan. "Jika anda melihat arah tiupan angin dan topografi, anda boleh meneka secara kasar di mana tempat yang selamat." Mendengar penjelasan Encik Rahman, Farida semakin heran. Perkara seperti ini tidak dapat dipelajari dari buku. Ia hanya dapat diketahui melalui pengalaman sebenar. Selepas ribut pasir reda, mereka berdua meneruskan perjalanan. Namun, kali ini sikap Farida sedikit berubah. Berbeza dengan sebelumnya yang mengabaikan Encik Rahman sepenuhnya, dia mula memerhatikan tingkah lakunya dengan teliti. Apabila matahari terbenam ke barat, mereka akhirnya melihat pusat pemeriksaan pertama. Sebuah khemah kecil telah didirikan dan seorang pegawai penyelia latihan sedang menunggu. Waktu tiba, 5.40 petang. Lebih awal dari yang dijangka, kata pegawai penyelia sambil mencatat. "Bagaimana dengan pasukan lain?" Farida bertanya. "Belum ada pasukan yang tiba. Anda semua yang pertama," jawab pegawai penyelia. Farida terkejut dengan jawaban itu. Dia tidak percaya mereka yang tiba dahulu, sedangkan jelas ada orang yang lebih berpengalaman dalam pasukan lain. "Betulkah?" "Ya, pasti." Malam itu, semasa berehat di pusat pemeriksaan, Farida sekali lagi memandang Encik Rahman. Jelas ada sesuatu yang berbeza daripada kali pertama dia melihatnya. "Anda benar-benar tiada pengalaman padang pasir ke?" Farida bertanya secara langsung. "Tidak banyak," Encik Rahman menjawab. "Jadi, bagaimana anda tahu semua ini?" "Membaca arah angin, cara berjalan, pengurusan tenaga," Farida menyenaraikan. "Hanya belajar," Encik Rahman menjawab dengan samar-samar. "Di mana?" "Di Angkatan Pertahanan Diri." "Angkatan Pertahanan Diri?" "Latihan padang pasir di Angkatan Pertahanan Diri Jepun?" Farida menunjukkan ekspresi terkejut. "Sedikit sahaja," Encik Rahman menjawab ringkas. Farida merasakan ada sesuatu yang tidak masuk akal. Jawaban Encik Rahman terlalu ringkas dan penjelasannya tidak mencukupi berbanding kebolehan yang ditunjukkannya. Malam itu, Farida sukar tidur. Persoalan tentang Encik Rahman terus berlegar-legar di fikirannya. Dia tidak menyangka pandangannya akan berubah begitu banyak dalam sehari terhadap lelaki yang pada mulanya dia abaikan sepenuhnya. Esok pasti lebih sukar.
Adakah dia akan masih kelihatan santai begitu? Fikir Farida dalam hati. Esok mereka perlu melalui bahagian padang pasir yang paling sukar. Dan simulasi pertempuran juga dijadwalkan di sepanjang jalan. Sementara itu, Encik Rahman senyap-senyap melihat bintang. Ekspresinya masih tenang dan damai. Seolah-olah semua situasi ini adalah perkara biasa baginya. Esok pasti lebih jelas, Farida bersumpah dalam hati. Dia ingin memastikan siapa sebenarnya Encik Rahman dan sama ada dia benar-benar seorang individu yang biasa. Malam berlalu dan hari kedua bermula. Apakah peristiwa yang menanti hari ini dan apakah rupa Encik Rahman yang akan ditunjukkan? Keraguan dan rasa ingin tahu Farida semakin membesar. Pagi hari kedua, pada pukul 5 pagi, isyarat bangun kedengaran. Farida tidak banyak tidur malam tadi, tetapi dia memaksa dirinya bangun. Encik Rahman sudah bangun dan senyap-senyap menguruskan peralatannya. "Tidur Lena?" Farida bertanya. "Ya, tidur Lena," jawab Encik Rahman. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan. Pegawai penyelia menjelaskan jadual hari ini. Hari ini Anda akan melalui bahagian yang paling sukar. Anda akan bergerak kira-kira 40 km dan simulasi pertempuran akan dijalankan di sepanjang jalan. Farida berasa gemetar. Simulasi pertempuran adalah bidang yang paling dikuasainya. Sebagai seseorang yang mempunyai pengalaman praktikal, dia fikir ini adalah peluang untuk menunjukkan perbezaan kebolehan antara dia dan Encik Rahman. "Apakah senario simulasi pertempuran?" Farida bertanya. "Anda perlu menembusi barisan musuh dengan peralatan yang terhad di bawah andaian menemui pasukan musuh. Peluru hidup tidak akan digunakan, tetapi ia adalah latihan yang hampir dengan pertempuran sebenar menggunakan peluru simulasi." Mata Farida berubah mendengar penjelasan pegawai penyelia. Ini adalah peluang untuk menunjukkan kebolehan dirinya. 2 jam selepas berlepas, topografi padang pasir secara beransur-ansur menjadi lebih curam. Cerun-cerun tajam bersambung dan batu-batu berselerakan di sana-sini. "Dari sini barulah cabaran sebenar," kata Farida dengan yakin. Namun, Encik Rahman masih tenang. Semasa mendaki cerun tajam, Farida memerhatikan pergerakan Encik Rahman dengan teliti. Yang mengejutkan, dia kelihatan tahu teknik khas untuk mendaki cerun. Dia telah menguasai cara untuk mengelakkan pasir daripada runtuh setiap kali dia memijak kaki. "Bagaimana Anda boleh melakukan itu?" Farida bertanya. "Gunakan seluruh tapak kaki Anda, bukan hanya hujung jari kaki, dan condongkan pusat graviti ke hadapan," Encik Rahman menjelaskan. Apabila Farida meniru, ia benar-benar berkesan. Dia dapat mendaki cerun dengan lebih mudah. "Di mana Anda belajar teknik seperti ini?" "Di Angkatan Pertahanan Diri," jawapan Encik Rahman masih ringkas. Menjelang tengah hari, mereka akhirnya tiba di kawasan simulasi pertempuran. Pegawai penyelia telah tiba lebih awal dan sedang menetapkan situasi pertempuran. Beberapa halangan dan tempat perlindungan diletakkan dan tentera latihan yang bertindak sebagai musuh bersembunyi di mana-mana. "Baiklah, sekarang Anda semua perlu menembusi barisan musuh. Setiap seorang akan diberikan 1 senapang yang boleh menembak peluru simulasi dan 10 butir peluru," pegawai penyelia menjelaskan. "Hadmasa adalah 30 minit. Berjaya jika Anda dapat mengambil bendera di seberang." Farida menerima senapang itu dan menunjukkan ekspresi penuh keyakinan. Dalam situasi pertempuran seperti ini, pengalaman adalah yang paling penting dan dia adalah seseorang yang telah mengalami pertempuran sebenar. "Apa yang akan Anda lakukan?" Farida bertanya kepada Encik Rahman. "Tidak pasti. Ini kali pertama," jawab Encik Rahman. "Kalau begitu, saya akan membimbing. Anda ikut sahaja di belakang saya," kata Farida dengan nada memerintah. Latihan bermula. Farida segera merendahkan badannya dan bergerak ke tempat perlindungan pertama. Pergerakannya sangat profesional. Teknik yang diperoleh dari pertempuran sebenar muncul secara semula jadi. Namun, pergerakan Encik Rahman berbeza. Pada pandangan Farida, ia kelihatan janggal tetapi pelik dan cekap. Cara dia menggunakan tempat perlindungan sama sekali berbeza daripada Farida. Apabila bertembung dengan musuh pertama, Farida menembak dahulu. Tembakannya tepat. Memang betul, dia berasa puas hati. Namun, tidak lama kemudian musuh kedua dan ketiga muncul. Farida berasa cemas. Dia sepatutnya menjimatkan peluru,
tetapi musuh lebih ramai daripada yang dijangkakan. Pada ketika itu, Encik Rahman bergerak. Pergerakannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh Farida. Ia pantas dan senyap seperti bayang-bayang. Sebelum musuh sempat mengetahui kedudukan Encik Rahman, dia sudah berpindah ke tempat lain. Apa? Pergerakan itu? Farida terkejut. Encik Rahman memutari musuh dari belakang tanpa menembak walau sebutir peluru. Kemudian, dia melumpuhkan musuh dalam pertempuran jarak dekat. Dia tidak menembak peluru simulasi, sebaliknya mendekati terus dan memaksa mereka menyerah. Bagaimana dia boleh bergerak begitu senyap? Farida tidak percaya. Pergerakan Encik Rahman seperti anggota pasukan khas. Dalam simulasi pertempuran berikutnya, kebolehan Encik Rahman semakin jelas. Dia melumpuhkan musuh dengan berkesan tanpa menggunakan banyak peluru. Cara dia memanfaatkan topografi, cara dia mengelak pandangan musuh, dan deria masanya. Semuanya pada tahap profesional. Peliknya, dia kata ini kali pertama, Farida berbisik. Detik yang paling mengejutkan berlaku pada akhirnya. Tepat sebelum titik sasaran, 5 musuh muncul serentak. Farida teragak-agak. Dengan peluru yang tinggal, dia tidak dapat menghadapi semua musuh. Namun, Encik Rahman tetap tenang. Dia mengambil kesempatan dari letupan bom asap dan menyelinap di antara musuh. Dan dia berjaya mengambil bendera sasaran. Misi selesai. Masa yang diambil 15 minit, pegawai penyelia mengumumkan, Farida ternganga. Melengkapkan misi dalam separuh masa yang dijangkakan sudah mengejutkan, tetapi kebolehan yang ditunjukkan oleh Encik Rahman lebih mengejutkan. Anda benar-benar kali pertama? Farida bertanya. Ya, Encik Rahman menjawab dengan tenang. Jadi, bagaimana Anda boleh begitu mahir? Hanya berfikir sambil melakukannya, jawaban Encik Rahman masih samar-samar. Selepas simulasi pertempuran berakhir, pegawai penyelia memberikan penilaian. Pergerakan Encik Rahman sangat mengagumkan, terutama kebolehan beliau dalam memanfaatkan topografi dan deria masa yang cemerlang. Dan Letnan Farida, asas beliau sangat kukuh. Nampaknya beliau mempunyai pengalaman praktikal. Kedua-duanya menerima penilaian yang baik, tetapi hati Farida berasa bercampur baur. Dalam pertempuran yang paling dia yakini, Encik Rahman menunjukkan prestasi yang lebih baik. Adakah saya terlepas pandang sesuatu? Farida berfikir. Apabila mereka mula bergerak semula pada sebelah petang, pandangan Farida terhadap Encik Rahman telah berubah sepenuhnya. Sikap merendah yang awal telah hilang, digantikan dengan pandangan berjaga-jaga dan rasa ingin tahu. Anda, siapa sebenarnya Anda? Farida bertanya secara langsung. Hanya seorang anggota Angkatan Pertahanan Diri yang biasa, jawab Encik Rahman. Seorang anggota Angkatan Pertahanan Diri yang biasa tidak mungkin mempunyai kebolehan seperti itu. Anda mesti dari pasukan khas, Farida mendesak. Bukan, Encik Rahman menafikan. Jadi, apa? Anda pasti menyembunyikan sesuatu, kan? Suara Farida sedikit cemas. Ini kerana harga dirinya tergugat. Encik Rahman berfikir sejenak sebelum berkata, hanya lama berkhidmat di luar negara. Bulu mata Farida bergerak sedikit. Kemana? Ke barisan hadapan yang berbahaya, Encik Rahman akhirnya memberikan maklumat yang lebih spesifik. Barisan hadapan? Farida pernah mendengarnya. Ia dikenali sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Berapa lama? Kira-kira 15 tahun, jawapan Encik Rahman membuat Farida terdiam. Berkhidmat di barisan hadapan selama 15 tahun bukanlah perkara yang biasa. Jadi, pangkat apa? Itu tidak penting, Encik Rahman mengelak topik. Namun, Farida sudah dapat mengagak. Jika dia berkhidmat di barisan hadapan selama 15 tahun dan mempunyai kebolehan sebegitu, dia pasti bukan sekadar askar biasa. Malam itu, Farida memandang Encik Rahman dengan mata yang sama sekali berbeza. Dia bukan lagi lelaki biasa yang dia pandang rendah pada mulanya, tetapi seorang tentera berpengalaman yang telah berkhidmat di barisan hadapan selama 15 tahun untuk mempertahankan negaranya. Betapa bodohnya saya, Farida merenung diri. Keesokan paginya, penilaian kelangsungan hidup individu bermula. Masing-masing berlepas ke arah yang berbeza, dan mereka dijangka bertemu di titik sasaran akhir. Kali ini, saya akan menunjukkan kebolehan individu saya, Farida bertekad. Namun, dalam hatinya,
rasa hormat terhadap Encik Rahman sudah mula berputik dan pada masa yang sama, dia juga berasa malu dengan sikap angkuhnya. Kedua-dua mereka berlepas ke arah yang berbeza. Apakah hasil yang menanti mereka di titik sasaran akhir? Dan adakah Farida akan mengetahui identiti sebenar Encik Rahman sepenuhnya? Pada hari terakhir, ujian sebenar bermula. Penilaian kelangsungan hidup individu bermula. Farida dan Encik Rahman berlepas ke arah yang berbeza. Jarak ke titik sasaran akhir adalah kira-kira 10 km setiap seorang. Mereka perlu bergerak sendirian. Farida berlepas dengan penuh keyakinan. Dia mengakui kebolehan Encik Rahman, tetapi kali ini dia ingin menunjukkan kebolehan dirinya. Kali ini saya akan tiba dahulu, dia bersumpah. Farida melihat peta dan memilih laluan yang paling cekap. Jika dia pergi dalam garis lurus, ia adalah yang terpantas, tetapi terdapat tebing curam di sepanjang jalan. Namun, dia mempercayai kemahiran mendakinya dan memilih laluan itu. Sementara itu, Encik Rahman memilih laluan yang berbeza. Jaraknya lebih jauh, tetapi topografinya lebih selamat. Namun, dia mempunyai rancangan lain. 1 jam selepas berlepas, Farida menghadapi halangan pertama. Tebing itu jauh lebih curam daripada yang dijangkakan. Batu-batu mudah runtuh dan sukar untuk mencari tempat berpaut. Lebih sukar daripada yang saya sangka, Farida berbisik. Namun, dia tidak berputus asa. Dia mula mendaki batu dengan berhati-hati. Pengalaman latihannya di kawasan pertempuran sebenar membantu. Pada masa yang sama, Encik Rahman bergerak dengan caranya sendiri. Dia mempunyai kebolehan istimewa untuk membaca topografi. Dia dapat mencari laluan tersembunyi yang tidak ditunjukkan di peta. Pasti ada laluan di celah batu itu, Encik Rahman berkata pada dirinya sendiri. Seperti yang dijangkakan, terdapat laluan sempit di antara batu-batu yang boleh dilalui oleh manusia. Laluan seperti ini tidak dicatatkan di peta, tetapi dia dapat menemuinya melalui pengalaman bertahun-tahun. 2 jam berlalu, dan Farida berjaya melepasi tebing. Namun, ia mengambil masa yang lebih lama daripada yang dijangkakan dan tenaganya juga banyak digunakan. Dari sini dataran, jadi saya boleh pergi dengan cepat, dia berasa lega. Namun, tidak lama kemudian masalah kedua muncul. Ribut pasir mula bertiup. Penglihatan merosot dengan cepat dan ada risiko kehilangan arah. Apa pula ni, kenapa mesti sekarang? Farida berasa cemas. Dia cuba memeriksa arah dengan kompasnya, tetapi sukar untuk membacanya dengan tepat kerana angin kencang. Sementara itu, Encik Rahman segera berlindung sebaik sahaja ribut pasir bermula. Dia telah menemui tempat perlindungan yang sesuai terlebih dahulu dan menunggu ribut berlalu. Terbaik adalah menunggu daripada tergesa-gesa, fikir Encik Rahman. Dari pengalaman 15 tahunnya di barisan hadapan, dia tahu dengan tepat bila perlu tergesa-gesa dan bila perlu menunggu. Selepas ribut pasir reda, Encik Rahman memulakan pergerakan semula. Namun, kali ini dia bergerak dengan lebih pantas. Pergerakannya seperti seseorang yang mengenali padang pasir seperti halaman rumahnya sendiri. Farida kehilangan banyak masa kerana ribut pasir. Selain itu, deria arahnya juga terganggu dan dia tersesat beberapa lama. Apa yang Encik Rahman sedang lakukan? Dia ingin tahu. 3 jam berlalu. Dan Farida akhirnya tiba di tempat yang dapat melihat titik sasaran. Namun, pemandangan yang mengejutkan menantinya. Encik Rahman sudah tiba. Malah, dia sedang duduk santai di tempat teduh, berehat. Kenapa anda tiba lebih awal daripada saya? Farida bertanya dengan riak tidak percaya. Tiba sedikit awal, jawab Encik Rahman. Sedikit awal, laluan yang anda ambil sepatutnya lebih jauh, Farida membantah. Saya tahu jalan pintas, Encik Rahman menjelaskan. Tidak ada di peta, tetapi sebenarnya ada laluan yang boleh dilalui. Mendengar penjelasan Encik Rahman, Farida terdiam sepenuhnya. Dia tewas dalam penilaian kebolehan individu yang paling dia yakini. Pegawai penyelia datang dan mengumumkan hasilnya. Encik Rahman, waktu tiba 2 jam 40 minit. Lieutenant Farida, waktu tiba 3 jam 20 menit. Perbezaannya adalah 40 menit. Bagi Farida, ini adalah kejutan besar. Kenapa ada perbezaan sebesar ini? Dia berbisik. Pegawai penyelia memberikan penilaian. Encik Rahman sangat cemerlang dalam kebolehan membaca topografi dan pemilihan laluan. Terutama kebolehan beliau
dalam menangani situasi berbahaya sangat mengagumkan. Lieutenant Parida semangat mencabar dan asas beliau kukuh. Namun, mungkin pendekatan yang lebih berhati-hati diperlukan. Mendengar penilaian itu, Parida merasakan keangkuhannya. Dia sadar betapa bodohnya dia kerana mengabaikan Encik Rahman. Semua latihan berakhir, dan keputusan akhir diumumkan. Hasil latihan 3 hari, Lieutenant Kolonel Rahman dan Lieutenant Parida adalah pemenang keseluruhan tempat pertama. Pegawai penyelia mengumumkan, mencatatkan masa terpantas di semua bahagian dan kerjasama pasukan juga cemerlang. Walaupun mendapat tempat pertama, hati Parida bercampur baur. Ini kerana dia tahu ia adalah hasil daripada kepimpinan Encik Rahman yang sepihak. Selepas majlis penganugerahan, Parida menghampiri Encik Rahman. "Maafkan saya," dia meminta maaf dengan ikhlas. "Saya benar-benar minta maaf kerana mengabaikan anda pada mulanya." Encik Rahman menggelengkan kepala. "Tidak mengapa. Saya juga mungkin kelihatan begitu pada mulanya." "Tidak, saya terlalu angkuh. Saya menilai orang hanya dari penampilan mereka." Parida terus meminta maaf. "Anda benar-benar hebat. Anda berkhidmat di barisan hadapan selama 15 tahun, kan?" "Ya." "Jadi, pangkat anda apa?" "Saya sangat ingin tahu." Parida tidak dapat menyembunyikan rasa ingin tahunya. Encik Rahman berfikir sejenak sebelum berkata, "Lieutenant Kolonel." Parida menjerit terkejut. "Lieutenant Kolonel? Betul ke?" "Ya." Encik Rahman menjawab dengan tenang. Parida terkejut. Lieutenant Kolonel adalah pangkat yang jauh lebih tinggi daripadanya. Dan jika dia adalah seorang Lieutenant Kolonel yang telah berkhidmat di barisan hadapan selama 15 tahun, dia sememangnya adalah elit dalam kalangan elit. "Jadi, mengapa anda tidak memberitahu pangkat anda pada mulanya?" Parida bertanya. "Saya tidak rasa perlu untuk mengatakannya. Dalam latihan, kebolehan lebih penting daripada pangkat." Jawapan Encik Rahman membuat Parida semakin malu. Dia sedar betapa bodohnya tingkah laku yang telah dilakukannya. "Saya benar-benar minta maaf." Parida tunduk dengan hormat. "Bolehkah saya menggunakan bahasa formal mulai sekarang?" "Tidak mengapa. Kita semua pelatih di sini," Encik Rahman berkata sambil tersenyum. Malam itu, Parida memberitahu peserta lain tentang identiti sebenar Encik Rahman. Semua orang terkejut. "Benar-benar Lieutenant Kolonel? Seorang Lieutenant Kolonel dari barisan hadapan Jepun? Kalau begitu, dia elit sejati," kata peserta dari Amerika Syarikat. Mata semua orang tertumpu pada Encik Rahman. Namun, dia masih menunjukkan sikap yang merendah diri. Melihat Encik Rahman begitu, Parida menyedari apa itu kepimpinan sejati. Dia belajar bahawa kebolehan sebenar adalah tidak menunjuk-nunjuk kekuatan, tetapi hanya menunjukkannya apabila perlu. Walaupun latihan ini telah berakhir, bagi Parida ia adalah permulaan yang baru. Dia ingin mempraktikkan kerendahan hati dan kepimpinan yang dia pelajari dari Encik Rahman. Latihan berakhir dan semua peserta kembali ke pangkalan. Semasa makan malam, kantin riuh rendah dengan cerita tentang identiti sebenar Encik Rahman yang terbongkar. Benar-benar tidak percaya. "Lelaki yang begitu senyap itu seorang Lieutenant Kolonel," kata peserta dari Amerika Syarikat. Pasukan barisan hadapan Jepun dikenali di seluruh dunia. Berkhidmat 15 tahun di sana, peserta dari Britain juga kagum. Parida terus memandang Encik Rahman semasa makan. Pandangannya terhadapnya kini telah berubah sepenuhnya. Ia adalah pandangan yang penuh hormat dan rasa ingin tahu. "Encik Rahman," Parida memulakan perbualan dengan berhati-hati. "Ya, ada sesuatu yang saya benar-benar ingin tahu. Mengapa anda menyertai latihan antarabangsa seperti ini?" Encik Rahman berfikir sejenak sebelum menjawab. "Arahan dari pihak atasan untuk mengalami kaedah latihan tentera negara lain." Parida merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Adakah seorang Lieutenant Kolonel dengan pengalaman 15 tahun perlu menyertai latihan asas seperti ini? Mungkin ada sebab lain? Parida bertanya dengan berhati-hati. Encik Rahman kelihatan sedikit teragak-agak. Sebenarnya, pada saat dia hendak mula bercakap, seorang pegawai penyelia menghampirinya. "Encik Rahman, boleh kita berbual sebentar?" Pegawai penyelia berkata dengan hormat. Encik Rahman bangun dari tempat duduknya. "Tunggu sebentar," dia berkata kepada Parida, lalu mengikut pegawai penyelia. Parida tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia ingin tahu apa yang Encik Rahman sedang bualkan.
Dia mengikuti dari belakang dengan berhati-hati. Encik Rahman, keputusan latihan kali ini sangat cemerlang, kata pegawai penyelia. Terima kasih, jawab Encik Rahman. By the way, sebenarnya kami ada sebab istimewa untuk menjemput Lieutenant Kolonel. Farida semakin menumpukan perhatian. Kami ingin Lieutenant Kolonel menyertai kursus jurulatih operasi khas yang akan bermula bulan depan. Kursus jurulatih operasi khas? Encik Rahman bertanya. Ya, ia adalah kursus untuk melatih anggota pasukan khas negara. Pengalaman dan kebolehan Lieutenant Kolonel sangat diperlukan. Farida terkejut. Jadi, latihan kali ini adalah untuk menguji kebolehan Encik Rahman? Sebenarnya, latihan kali ini juga merupakan sebahagian daripada penilaian itu, pegawai penyelia berkata dengan jujur. Kami ingin mengesahkan kepimpinan dan kebolehan mengajar Lieutenant Kolonel. Encik Rahman berfikir sejenak. Adakah peserta lain tahu tentang fakta ini? Tidak. Mereka hanya menerima latihan semata-mata. Encik Rahman mengangguk. Jadi, Lieutenant Farida juga tidak tahu. Ya, betul. Farida terkejut. Semua saat dia mengabaikan dan mencabar Encik Rahman sebenarnya adalah medan penilaian. Bila saya perlu membuat keputusan, Encik Rahman bertanya, jika Anda boleh memberi jawapan dalam masa seminggu, baiklah. Apabila perbualan berakhir dan Encik Rahman kembali, Farida sudah duduk di tempat duduknya. Namun, ekspresinya bercampur baur. Ada apa-apa ke? Farida bertanya. Tidak, tiada apa-apa yang penting, jawab Encik Rahman. Namun, Farida sudah tahu kebenarannya. Dia juga tahu Encik Rahman sedang berbohong. Malam itu, Farida tidak dapat tidur. Kandungan perbualan yang didengarnya terus berlegar-legar di fikirannya. Jadi, saya sedang dinilai sepanjang masa? Dia berfikir. Semua saat dia mengabaikan Encik Rahman dan menunjukkan sikap angkuh, Farida semakin malu. Dia sedar betapa bodohnya tingkah laku yang telah dilakukannya. Keesokan paginya, Farida mencari Encik Rahman. Encik Rahman, tolong beritahu saya yang sebenarnya, dia berkata dengan serius. Apakah tujuan sebenar latihan kali ini? Encik Rahman berfikir sejenak sebelum menjawab dengan jujur. Anda sudah mendengarnya? Ya. Saya mendengar perbualan Anda dengan pegawai penyelia semalam, Farida mengaku. Ia adalah penilaian untuk kursus jurulatih operasi khas, kan? Betul, Encik Rahman mengangguk. Farida menghela nafas. Jadi, saya ini bodoh dari awal sampai akhir, ya? Tidak begitu, Encik Rahman berkata. Sebaliknya, ia adalah pengalaman yang baik. Latihan ini menjadi lebih baik kerana cabaran dan kebanggaan Anda. Betul ke? Farida menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, jika semua orang hanya menghormati dan mengikut saya tidak akan berpeluang menunjukkan kebolehan sebenar. Kata-kata Encik Rahman sedikit melegakan Farida. Jadi, sikap angkuh saya pun bagus, ya? Saya rasa Anda lebih kepada berkeyakinan diri daripada angkuh. Encik Rahman berkata sambil tersenyum. Cuma, Anda mendapat pengajaran bahawa Anda juga perlu belajar kerendahan hati. Farida juga tersenyum. Saya benar-benar belajar banyak. Terutama bahawa orang yang benar-benar berkebolehan tidak menunjuk-nunjuk. Itulah pengajaran yang paling penting, Encik Rahman mengangguk. Jadi, Anda akan menyertai kursus jurulatih operasi khas itu? Farida bertanya ingin tahu. Masih dalam pertimbangan, jawab Encik Rahman. Kenapa? Ia peluang yang baik. Saya tidak mahu terlalu lama berjauhan dari Malaysia. Dari jawapan Encik Rahman, Farida merasakan cintanya kepada negara. Anda benar-benar seorang yang hebat, kata Farida. Saya juga ingin menjadi anggota tentera seperti Encik Rahman suatu hari nanti. Anda pasti boleh. Anda sudah mempunyai kebolehan dan semangat, Encik Rahman memberi semangat. Cuma, jika Anda dapat menanamkan sedikit lagi kerendahan hati, ia akan menjadi sempurna. Farida mengangguk. Ya, saya akan mengingatinya. Petang hari itu, semua peserta mula kembali ke negara masing-masing. Farida dan Encik Rahman juga mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih banyak, Encik Rahman. Farida memberi salam dengan hormat. Saya pula yang berterima kasih kerana bertemu rakan sepasukan yang baik, jawab Encik Rahman. Adakah kita akan berjumpa lagi suatu hari nanti? Mungkin, dunia tentera ini lebih kecil daripada yang Anda sangka, Encik Rahman berkata sambil tersenyum.
Farida belajar banyak perkara melalui pertemuannya dengan Encik Rahman tentang kebolehan sebenar, kerendahan hati dan kepimpinan. Dan Encik Rahman juga menyedari sekali lagi melalui pengalaman ini bahawa kekuatan sejati bukanlah untuk menundukkan orang lain, tetapi untuk membantu mereka berkembang. Malam sebelum kembali ke negara masing-masing, majlis perpisahan diadakan untuk semua peserta. Makanan dari pelbagai negara disediakan di restoran mewah di pangkalan dan suasana sangat mesra. Namun, hati Farida masih terasa berat. Ini kerana dia menyedari betapa besarnya perubahan yang dibawa oleh pertemuannya dengan Encik Rahman. Encik Rahman, Farida menghampiri Encik Rahman. Ada satu perkara terakhir yang saya benar-benar ingin tanya. Apa dia? Encik Rahman bertanya. Mengapa anda berkelakuan begitu merendah diri dari awal hingga akhir? Saya rasa saya tidak akan dapat menahan diri, tanya Farida. Encik Rahman berfikir sejenak. Sebenarnya, ada sebab istimewa. Sebab istimewa? Encik Rahman melihat sekeliling, lalu membawa Farida ke tempat yang lebih senyap. Ia berlaku ketika saya bertugas dalam penempatan luar negara, dia mula bercakap dengan ekspresi serius. Beberapa tahun lalu, ada seorang rekrut baru. Seorang anak muda yang sangat angkuh. Farida menumpukan perhatian. Rekrut baru itu berbangga bahawa dia baru sahaja menamatkan kursus komando dan memandang rendah rakan sepasukannya. Seolah-olah seperti anda ketika pertama kali bertemu saya, kata-kata Encik Rahman membuat Farida memerah muka. Saya ingin mengajar rekrut itu. Saya ingin menunjukkan kebolehan saya dan mematahkan keangkuhannya. Jadi, apa yang anda lakukan? Farida bertanya ingin tahu. Saya mengajarinya. Saya menundukkannya sepenuhnya dalam latihan, ekspresi Encik Rahman menjadi gelap. Namun, adakah anda tahu apa hasilnya? Rekrut baru itu kehilangan keyakinan sepenuhnya, dan beberapa hari kemudian, dia terlibat dalam kemalangan kerana kesilapan, suara Encik Rahman menjadi berat. Sudah tentu, ia bukan tanggungjawab langsung saya. Tetapi saya rasa, jika saya tidak mematahkan keyakinannya, dia tidak akan membuat kesilapan seperti itu. Farida terkejut. Oleh itu, sejak itu saya bersumpah. Tidak kira betapa angkuhnya seseorang, tujuan saya tidak boleh menjadi untuk menundukkan mereka. Encik Rahman memandang Farida sambil berkata, saya belajar bahawa pemimpin sejati bukanlah untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk membantu mereka berkembang. Dada Farida berasa hangat. Dia akhirnya merasakan dia memahami mengapa Encik Rahman begitu sabar dengannya. Jadi, terhadap saya juga, ya, saya menunggu anda untuk berkembang. Encik Rahman mengangguk. Terima kasih banyak, kata Farida. Pasti sukar kerana saya. Tidak sama sekali. Malah, saya juga belajar banyak. Encik Rahman tersenyum. Apa? Kesabaran. Dan hati yang cuba memahami orang lain. Jawapan Encik Rahman membuat Farida semakin terharu. Pada ketika itu, siren kecemasan tiba-tiba berbunyi di pangkalan. Keadaan kecemasan. Semua kaki tangan berkumpul di bilik menunggu, siaran kedengaran. Semua orang tergesa-gesa ke bilik menunggu. Pegawai penyelia menjelaskan situasinya. Satu kemalangan besar telah berlaku di kawasan berhampiran. Orang awam sesat di padang pasir. Sesat, para peserta berbisik. Sebuah bas pelancong tersesat dan rosak di tengah padang pasir. Jumlah penumpang 20 orang. Ada kanak-kanak juga. Penjelasan pegawai penyelia membuat ekspresi semua orang menjadi serius. Keadaan cuaca kini semakin buruk dan sukar untuk menyelamat menggunakan helikopter. Kami perlu menghantar pasukan penyelamat darat. Tetapi, pegawai penyelia teragak-agak. Jika ada sesiapa yang sudi, kami mohon kerjasama. Semua peserta saling berpandangan. Operasi penyelamat malam di padang pasir adalah tugas yang sangat berbahaya. Pada ketika itu, Encik Rahman tampil ke hadapan. Saya akan pergi, betul ke? Pegawai penyelia bertanya dengan terkejut. Ya, saya mempunyai pengalaman menyelamat di padang pasir. Encik Rahman menjawab dengan yakin. Farida juga mengangkat tangan. Saya juga akan pergi. Lieutenant Farida juga? Ya, saya ada pengalaman padang pasir, jadi saya rasa saya boleh membantu. Encik Rahman terkejut dengan tawaran Farida. Mungkin berbahaya. Saya tahu. Tapi saya ingin membantu, Farida berkata dengan tegas. Peserta lain juga menawarkan diri satu demi satu.
Akhirnya, 6 orang menyertai pasukan penyelamat. Masa persiapan adalah 30 menit. Encik Rahman memeriksa peralatan yang diperlukan untuk operasi penyelamat. Pergerakannya sangat profesional. Adakah anda benar-benar mempunyai pengalaman menyelamat? Peserta lain bertanya. Ya, beberapa kali semasa penempatan, jawab Encik Rahman. Kadang-kadang, saya menyelamatkan pelarian dan orang yang sesat. Semua orang kagum dengan penjelasan Encik Rahman. 10 minit sebelum berlepas, Encik Rahman menjelaskan langkah berjaga-jaga kepada semua orang. Di padang pasir, jangan sekali-kali bergerak sendirian. Sentiasa bergerak dalam pasukan. Dan pengagihan tenaga adalah penting. Jangan paksa diri anda. Jika anda menemui mangsa, segera berikan isyarat. Jangan cuba menyelamat sendirian. Penjelasannya sangat spesifik dan praktikal. Semua orang mengangguk. Akhirnya, pasukan penyelamat berlepas. Padang pasir yang semakin malam terasa sejuk dan diselubungi kegelapan. Namun, memikirkan orang-orang yang menunggu bantuan di suatu tempat, semua orang mengumpulkan kekuatan. Encik Rahman secara semula jadi memimpin pasukan penyelamat. Pengalaman dan penilaiannya menjadi bantuan besar kepada pasukan. 1 jam kemudian, Farida melihat cahaya samar-samar di kejauhan. Ada cahaya di sana, betul. Di sana, Encik Rahman mengesahkan. Akhirnya, mereka menemui bas yang sesat. Semua penumpang selamat, tetapi mereka menggeletar kerana kesejukan dan ketakutan. Kami pasukan penyelamat. Semua orang selamat sekarang. Encik Rahman menjerit kuat. Penumpang menghela nafas lega. Terutama kanak-kanak mula menangis. Encik Rahman mengarahkan operasi penyelamat dengan cepat dan sistematik. Dia memastikan tiada yang cedera dan menyediakan selimut untuk mengekalkan suhu badan. Farida melihat Encik Rahman dan sekali lagi berasa kagum. Dia merasakan bahawa ini adalah rupa pemimpin sejati. Apabila pagi menjelang, semua penumpang berjaya diselamatkan. Anggota pasukan penyelamat, termasuk Encik Rahman dan Farida, semuanya keletihan tetapi berasa puas hati dengan kejayaan operasi penyelamat. Terima kasih banyak atas usaha anda. Penumpang yang diselamatkan mengucapkan terima kasih dengan ikhlas. Hanya melakukan tugas kami. Encik Rahman menjawab dengan merendah diri. Farida melihat Encik Rahman seperti itu dan berasa terharu dari lubuk hatinya. Dia berfikir bahawa pahlawan sejati adalah individu seperti ini. Operasi penyelamat berakhir. Dan mereka kembali ke pangkalan pada pukul 6 pagi. Semua orang keletihan, tetapi penuh dengan rasa puas hati terhadap kejayaan operasi penyelamat. Salah seorang ketua pangkalan sendiri menyambut anggota pasukan penyelamat. Anda semua telah berusaha keras. Terima kasih kepada anda. Nyawa berharga dapat diselamatkan. Dia mengucapkan terima kasih dengan ikhlas. Terutama tanpa kepimpinan Letnan Kolonel Rahman, penyelamatan secepat ini tidak mungkin berlaku. Mata semua orang tertumpu pada Encik Rahman. Namun, dia masih menunjukkan sikap yang merendah diri. Ini bukan sesuatu yang saya capai sendirian. Ini adalah hasil kerjasama semua anggota pasukan, Encik Rahman berkata sambil melihat anggota pasukan penyelamatnya. Farida melihat Encik Rahman seperti itu dan sekali lagi kagum. Dia merasakan kemuliaan seorang pemimpin sejati dalam cara dia tidak mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri, tetapi berkongsi dengan pasukannya. Letnan Farida juga sangat berani. Beliau bekerja sama tanpa teragak-agak dalam situasi berbahaya. Encik Rahman memuji Farida. Farida memerah muka. Apabila dipuji oleh Encik Rahman, dia teringat zaman kanak-kanak apabila dipuji oleh gurunya. Laporan operasi penyelamat selesai. Dan akhirnya tiba masa terakhir. Masa untuk kembali ke negara masing-masing. Di dalam bas yang menuju ke lapangan terbang, Farida duduk di sebelah Encik Rahman. Encik Rahman, ada satu perkara terakhir yang saya ingin katakan, Farida berkata. Apa dia? Encik Rahman bertanya. Pertemuan ini telah mengubah hidup saya, kata Farida. Pada mulanya saya mengabaikan anda. Saya benar-benar malu. Jangan berkata begitu. Encik Rahman melambaikan tangan. Tidak, saya benar-benar menyesal. Saya terlalu bodoh kerana menilai orang hanya dari penampilan mereka, Farida terus berkata. Tetapi anda sabar dengan saya sehingga akhir. Dan anda membimbing saya ke jalan yang benar.
Encik Rahman berfikir sejenak sebelum berkata, "Sebenarnya, saya juga pada mulanya berasa marah. Betul ke?" Farida bertanya dengan terkejut. "Ya, tetapi saya segera menyadari. Anda bukan angkuh, tetapi berbangga diri." Kata-kata Encik Rahman menghangatkan hati Farida. Kebanggaan bukanlah perkara buruk. Cuma, Anda perlu mencari keseimbangan dengan kerendahan hati. "Ya, saya faham sekarang," Farida mengangguk. "Mulai sekarang, saya ingin menggunakan kebolehan saya untuk membantu orang lain, bukan untuk menunjuk-nunjuk." "Itulah kekuatan sejati," Encik Rahman berkata sambil tersenyum. Apabila tiba di lapangan terbang, semua peserta mengucapkan selamat tinggal antara satu sama lain. Walaupun hanya 3 hari yang singkat, ia menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi semua orang. Terutama bagi Farida, ia adalah pertemuan yang menjadi titik perubahan dalam hidupnya. "Encik Rahman, terima kasih banyak," Farida mengucapkan selamat tinggal buat kali terakhir. "Saya juga berterima kasih kerana bertemu Anda," jawab Encik Rahman dengan mesra. "Adakah kita akan berjumpa lagi suatu hari nanti?" "Sudah tentu. Ikatan tentera adalah mendalam dan berpanjangan," Encik Rahman menjawab dengan mesra. "Marilah kita bertemu dalam keadaan yang lebih matang sehingga masa itu." "Ya, saya janji," Farida tersenyum ceria. Sebelum menaiki pesawat masing-masing, Farida sekali lagi memandang Encik Rahman. Ia adalah pandangan yang sama sekali berbeza daripada kali pertama mereka bertemu. Bukan pengabaian dan cabaran, tetapi rasa hormat dan terima kasih. Di dalam pesawat, Farida mengimbas kembali latihan kali ini. "Saya benar-benar belajar banyak," dia berkata pada dirinya sendiri. Orang yang benar-benar berkebolehan tidak menunjuk-nunjuk. Dan kekuatan sejati bukanlah untuk menundukkan orang lain, tetapi untuk membantu mereka berkembang. Itulah pengajaran paling penting yang dia pelajari dari Encik Rahman. Sebulan kemudian, Farida kembali ke unitnya dan menyambut rekrut baru. Di antara mereka, ada seorang rekrut baru yang bersikap angkuh seperti dia dulu. Jika Farida yang dahulu, dia pasti akan segera memarahi mereka. Namun kini, ia berbeza. "Saya akan mencuba seperti Encik Rahman," dia bertekad dalam hati. Farida mengajar rekrut baru itu dengan sabar. Kadang-kadang, walaupun mereka gagal, dia memberi semangat dan membiarkan mereka berkembang. Beberapa bulan kemudian, rekrut baru itu menunjukkan rupa yang sama sekali berbeza. Sikap angkuh hilang, dan mereka telah berkembang menjadi seorang tentera yang merendah diri tetapi penuh keyakinan. "Lieutenant Farida, terima kasih banyak," rekrut baru itu mengucapkan terima kasih dengan ikhlas. "Terima kasih kerana Lieutenant tidak membiarkan saya dan mengajar saya sehingga akhir saya dapat berkembang sejauh ini." Mendengar kata-kata itu, Farida dapat memahami kegembiraan yang mungkin dirasai oleh Encik Rahman. Dia menyedari betapa bermaknanya untuk membantu orang lain berkembang daripada menundukkan mereka. Pada masa yang sama, Encik Rahman memutuskan untuk menyertai kursus jurulatih operasi khas. Ini kerana melalui pertemuannya dengan Farida, dia yakin bahawa falsafah pengajarannya berada di landasan yang betul. Anggota pasukan khas dari pelbagai negara yang dia ajar kagum dengan kerendahan hati dan kebolehan Encik Rahman. Dan dari dia, mereka belajar apa itu kepimpinan sejati. 2 tahun kemudian, secara kebetulan, Farida dan Encik Rahman bertemu semula di sebuah persidangan tentera antarabangsa. "Encik Rahman," Farida menyapa dengan gembira. "Lieutenant Farida, sudah lama tidak berjumpa." Encik Rahman juga tersenyum ceria. "Nampaknya Anda banyak berubah," Encik Rahman berkata sambil melihat Farida. Dari pandangannya, terasa kematangan dan ketenangan yang berbeza daripada dahulu. "Ini semua kerana Anda," Farida menjawab. "Sekarang saya juga mengajar rekrut baru, dengan kaedah yang Anda ajarkan. Betul ke? Bagaimana? Sangat bermakna. Lebih sukar untuk membantu mereka berkembang daripada menundukkan mereka, tetapi ia sangat bermakna." Encik Rahman menunjukkan senyuman puas dengan jawapannya. "Nampaknya tugas saya sudah selesai." "Apa maksud Anda?" "Kerana seorang mentor sejati adalah seseorang yang membimbing muridnya untuk berjalan di jalan yang sama dengannya." Farida mengangguk dalam-dalam mendengar kata-kata Encik Rahman. Sejak hari itu, mereka berdua kadang-kadang berhubung.
Mereka menjadi rakan seperjuangan yang tidak ternilai yang saling menyokong pertumbuhan dan berkongsi pengalaman. Akhirnya, pertemuan mereka yang bermula di padang pasir bukanlah sekadar latihan. Ia adalah ikatan yang berharga yang saling mengembangkan antara satu sama lain. Farida kini tidak menilai sesiapa pun dari penampilan mereka. Dan dia menggunakan kebolehan dirinya untuk membantu orang lain, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Encik Rahman juga terus mengajar ramai orang. Semua orang yang menerima didikannya telah berkembang menjadi pemimpin yang hebat. Kisah yang berlaku di padang pasir ini meninggalkan kita pengajaran penting. Kekuatan sejati bukanlah untuk menundukkan orang lain, tetapi untuk membantu mereka berkembang. Dan kita tidak boleh menilai orang dari penampilan mereka, kerana orang yang kelihatan paling biasa mungkin adalah orang yang paling istimewa.